Baik, macam biasa, kami berdua akan terus temani hari Ahad anda, Ahad malam ni, tepat jam 10 malam. Betul, jam awak dengan jam saya sama Sama. Okey, kami akan terus bersiaran 1 jam ini untuk bersama-sama dengan anda dalam Planet Sukan. Dan untuk hari ini dah episod ke-9 ni kita. Betul. Oh, sekejap je Untuk hari ni Q dan Tips 50 seperti biasa. Okey, secara langsung kami episod ke-9 ni kita hari ini nak cerita mengenai psikologi sukan. Topik kita tinggalkan persoalan lah. Kenapa? Apa persoalan Atlet itu? mudah koyak. Dia bunyi macam tu. Iu. Oh, itu persoalan yang kita tinggalkan. Awak mudah koyak tak? Saya tengok keadaan. Kalau saya lapar, saya mudah koyak lah. Sama-sama. Tapi sebab dah kenyang, Alhamdulillah. Okey. Okey. Tapi macam saya, sebab saya pun pakai kat sini tougher than the rest. Sebab Okey. saya mudah koyak. Ini orang tersayang bagi. Jadi dia tengok, okey, ingat dia. Okey, macam kita. Kena putus ke? Risau. Tapi yang pasti itulah yang orang kata cara untuk kita. Sebab atlet juga adalah manusia biasa. Kita sudah pasti ya. Bila nak berhadapan, kita sebagai penonton, kita sebagai masyarakat di luar menantikan kejayaan. Tetapi bagaimana mereka melalui fasa-fasa itu ialah untuk melalui juga dengan tekanan dan juga berbagai situasi yang di luar daripada kemampuan mereka. Sebut psikologi sukan ni kami bawakan kepada anda minggu ni ada 3 tetamu khas yang kita bawakan kepada anda. Ya, hari ni. Jauh kita bawa dari selatan tanah air. Ada angkat julang ke tak ada? Tak ada. Yang ni clean. Okay. Hari ini kita bersama dengan teknologis Dr. Hadafi Fitri Muhammad Latif, iaitu pengarah Sport Innovation and Technology Center UTM. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum. Jauh, Doktor. Jauh, Alhamdulillah. Jam? Perjalanan lancar, jalan tak jam. Okey. Sampai pada waktunya. Yang tu kita mau tu. Okey. Di tengah-tengah, kalau anda menyaksikan bola jaring, anda memang kenal dengan susuk tubuh ini yang tinggi lampai ni, duduk sama tinggi dengan kita lah. Kalau dia berdiri, habis saya. Ya. Saya tengok. Dongak. Tengok. Betul. Okey, kita kenalkan Karinisa Nazri, atlet bola jaring kebangsaan. Apa khabar, Nisa? Ya, Alhamdulillah sihat. Tu Kai. Kai ke Nisa? Nisa. Dia Okey. cakap faham lain. Oh, lain. Itu lain. Adik-beradik lain. Okey, Nisa okey? Okey. Sama datang dengan doktor ke apa? Sama belajar kan? Belajar dekat Student, Student. Okey, di hujung sana baby face kita. Ini saya minta. Datang-datang dia minta betul tu. Dulu saya kecil, dia pun kecil. Sekarang saya dah besar, dia kecil lagi. Maintain je. Kita berkenalkan Brian Nixon, bekas atlet terjun negara. Apa khabar, Brian? Hai, sihat. Apa khabar semua? Awak tak datang jawab dengan kami di RTM. Macam mana busy? Saya di luar negara sebelum ni. Nasib baik jawapan tu selamat. Kalau tidak, Jik dah tengok, ada kat dalam Malaysia. Sekarang buat apa, Brian? Sebelum ni saya coaching di luar negara. Kalau sekarang ni saya balik baru 2 bulan. Saya menggalas tugas barulah untuk skuad terjun negara. Berkhidmat untuk negara, Betul. Jadi kita banyak buat perancangan lah. Buat luar negara tu memang maintain je muka awak tak ada buat apa-apa. Ada bukan? apa-apa. Dia pergi ke negara yang busy dengan latihan. Kalau ada rahsia kena beritahu kawan-kawan. Tak apa, itu kita DM lah. Okey. Sebut pasal psikologi sukan, kita pergi pada Dr. Hadafi dulu lah. Atlet kalau menang, psikologinya agak berbeza dengan mereka yang berada di bawah par ataupun di bawah prestasi yang sebenar. Jadi bagaimana sebenarnya tekanan, emosi? Boleh doktor secara ringkas lah, kalau nak ikut paperwork panjang psikologi punya terma dan lain-lain. Tetapi secara ringkas untuk penonton faham lah, doktor. Bagaimana? Psikologi sukan ni adalah salah satu elemen penting dalam atlet untuk mencapai kemuncak prestasi. Dia bukan sekadar latihan sukan. Kita perlu melaksanakan psikologi sukan dalam latihan sukan untuk dia capai kemuncak prestasi sukan. Jadi psikologi sukan tidak boleh diabaikan. Baik. Wajib untuk. Ya, bolehlah tu. Boleh dikatakan. Yalah, kita nak mengharapkan kejayaan terus, tapi nak tengok fasa-fasanya tu kan. Ya, ada yang sebut pasal skill, mekanik, fisiologi itu yang dipandang, tapi satu lagi adalah psikologi. Baik. Betul. Alright. Kalau kita tengok juga psikologi doktor hari ini, cabangnya tu mungkin juga luas. Untuk Nisa sendiri sebagai atlet dan juga sekarang ni pun masih dalam pengajian berkenaan dengan sport science ni. Ya, betul. Okey. Tapi untuk anda sendiri beradaptasikan diri dengan sport science sebagai atlet sendiri, mana? Macam mana saya adaptasi psikologi ni dalam sukan? Banyak sebenarnya yang boleh kita gunakan. Contohnya macam bagaimana kita mengawal kita punya stres waktu bermain, macam mana kita nak kawal kita punya rasa emosi tu sewaktu bermain. Jadi psikologi ni sangat membantu atlet dalam sukan untuk tingkatkan prestasi kita.
Macam awak yalah bermain bola jaring psikologi berbeza sebab kalau atlet macam Brian dia memang fokus individu. Betul? Aksi individu. Kalau anda berpasangan tu lain, tapi bila dengan tim ni psikologinya agak berbeza. Dia punya ni macam mana untuk atlet bola jaring ada tekanan tu kalau tu kan? berpasukan dia punya level Kawan tu pula lain. bagi lain cara dia. So macam individu lain. Macam mana? Betul. Kalau berpasukan ni kita kena fikir juga perasaan kawan-kawan macam mana. Kalau kita saja yang bersungguh-sungguh dalam tu, kalau kawan lain tak rasa bersemangat dalam game tu, kita tak akan menang juga. So kita kena bersatu hatilah. Kena sama-sama naik untuk menang game tu. Dia lain kan dia punya touch ni macam Brian lah zaman-zaman zaman-zaman dulu. Macam lama Kita sangat. tak tua Brian. Kita muda. Tapi kita kena sebut era kita dulu. 5 Era dahulu sebab sekarang ni semua sebut sains sukan ISN antara badan yang penting sekali dalam pembangunan atlet. Jadi macam mana untuk kita yang awak zaman dulu maksudnya di usia yang muda dah didedahkan ke semasa bertanding di luar negara pada satu level yang tinggi. Jadi psikologi sukan antara benda yang penting juga kan. Tapi waktu itu dah didedahkan ataupun mengambil inisiatif sendiri untuk build up awak punya confidence dan juga psikologi itu sendiri. Macam mana? Sebenarnya kalau ikutkan dulu memang mana-mana program MSN memang dah diberikan ada satu psikologis yang akan turut bersama dengan atlet lah. Jadi kita memang ada diberi peluang untuk bersama-sama dengan psikologis berkongsi kita punya pendapat dan ada juga mental training yang dibuat oleh Majlis Sukan Negara itu sendiri untuk macam Nisa beritahu tadi untuk kurangkan tekanan kita, macam mana kita nak berdepan kalau kita gemuruh apa yang kita perlu lakukan dan macam-macam lagi kalau nak kongsikan sedikit lah kalau kita berdiri di papan anja ataupun di platform tu kan. Kita memang sebagai seorang penerjun walaupun kita dah praktis berkali-kali tapi masa pertandingan tu memang kita akan rasa gemuruh sikit, memang akan rasa takut. Jadi dekat sanalah elemen psikologi tu boleh sedikit sebanyak membantu kita untuk lebih tenang, untuk kita lebih fokus lah supaya kita dapat capai results yang kita nak. Mula 10 meter, 3 meter. Weh, Kayak tu satu hal. saya kalau berdiri pun Brian awak suruh saya psikologi tu dah tepi dah. Tak ingat apa dah. Tak ingat apa-apa tu. Terjun pun dah tak ada dah nak apa dia punya somersault ke tak ada dah. Somersault dah half ke macam mana. Tapi macam Brian sendiri masuk ke pentas Olimpik umur 14. Bila dah orang kata fasa untuk nak beradaptasi dengan yang lain tu, cara senior mungkin lagi. senior mungkin cara lain. Brian mungkin cara lain. Yang pendekatan daripada psikologis itu sendiri untuk Brian mungkin berbeza. Apa awak gunakan? Yalah. Untuk atlet terjun. Untuk atlet terjun kita ada buat macam kem binaan. Dululah kita pergi ke Negeri Sembilan untuk satu tim pergi sana untuk belajar dari kem binaan tu Pembina banyak diri aktiviti macam tu. betul, banyak aktiviti yang kita buat. Tapi kalau pertandingan tu sendiri kita banyak buat breathing punya teknik dan selain tu ialah cara kita berfikir sebab saat-saat genting ni sebenarnya kita sama ada kita boleh hadapi ataupun tak, itu membezakan kita antara atlet-atlet lain sebab Mental kalau lah. kita boleh orang kata perform di saat genting dan kita akan dapat prestasi yang lebih baik lah daripada kita punya opponent ataupun pihak lawan. Tapi macam Brian beruntunglah sebab di peringkat itu sudah pun mencapai. Di peringkat muda dah capai, dah masuk ke camp dan sebagainya, diberi peluang. Tapi doktor, kalau keadaan untuk atlet secara keseluruhan di peringkat bawah mungkin dah didedahkan juga ke ataupun macam mana? Okey, kalau Q dengan Jack tengok jarak ni, ini adalah jarak kejayaan sebuah aplikasi psikologi sukan. Sejauh ni. Kenapa? Kerana dia berada di sini. Di mentaliti kita. Tak ingat apa doktor ukur tengok. Okey. Isu yang berlaku, atlet kita apply psikologi sukan, kita beranggapan ia hanya untuk atlet bermasalah. Tetapinya tidak. Ia pada semua atlet perlu mempelajari psikologi sukan. Nombor 2, psikologi sukan hanya kepada atlet elit sahaja. Tak. Kita perlu kepada junior, perlu kepada atlet sekolah, perlu kepada atlet pembangunan, perlu diaplikasikan kepada semua. Dan yang ketiga, biasanya kita beranggapan psikologi sukan ni tak penting. Tetapi jelas melalui kajian Michael Phelps,
siapa lagi atlet ternama. Mereka telah mengaplikasikan psikologi sukan ini untuk berjaya. Tetapi untuk menjawab soalan tersebut, kita masih belum berjaya menggunakannya secara menyeluruh di peringkat akar umbi. Jadi kita perlu memperkasakan penggunaan psikologi sukan. Jadi ada banyak juga cabaran-cabaran psikologi sukan, bukan saja psikologi, emosi, macam mana kita nak handle apa semua kan. Belajar bertuahnya mereka sebab mereka atlet. Belajar sains sukan kan. Jadi benda-benda ni antara salah satunya belajar teori dan juga belajar mengaplikasikan juga. Jadi berbeza tekanan, berbeza kejohanan. Jadi macam mana awak aplikasikan dalam kehidupan awak sendiri selaku atlet? Adakah pandangan macam Nisa sendirilah? Semua atlet sepatutnya kena belajar sains sukan ni supaya senang. Contoh terdekat, Datuk Jijo. Okey, dia antara mereka yang kita boleh ketengahkan sebagai atlet yang ada ilmu tersebut, belajar dan apply itu sendiri. Macam ni Nisa? Bagi saya, dia memudahkan saya sebab macam kita belajar psikologi. Waktu ni saya dah belajar pun psikologi tu. Dan bila kita sewaktu game tu, contoh kalau kita rasa nervous tu kan, kita tahu macam mana, ada teknik-teknik dia. Teknik cara macam mana nak kurangkan rasa nervous tu. Tapi nervous tu still ada. Cuma nak kurangkan sikit. Macam mana kita handle sewaktu game tu. Apa tekanan yang paling untuk mula jaring? Kita nak tahu macam Brian, okey berdiri atas platform tu, seorang-seorang kamera pula shot macam tu. Lepas tu semua nampak dalam kamera. Kami nampak semua Brian. Macam ni saya macam mana? Okey, macam saya seorang penjaring. So, saya yang akan menjaringkan gol. So, bila bola dah sampai kat tangan kita, dan kita dipertanggungjawabkan untuk menjaringkan. Kalau tak masuk, itu salah kita lah. So, bila dah dapat je bola tu, kita kadang-kadang, walaupun kita dah jaring lama, walaupun jarak yang kita dekat dengan tiang tu pun rasa kadang-kadang, boleh ke masuk ni? So, ada teknik yang kita kena gunakan, iaitu breathing. So, sebelum kita menjaringkan gol tu, kita tarik nafas dulu, ambil nafas, take time sebab kita ada 3 saat. So, kita gunakan teknik breathing tu, and then baru jaringkan gol. Macam Brian jugalah sebut tadi, breathing tu antara penting psikologi. Betul? Betul. Betul. Itu yang pertama. Berapa komponen ada kalau ikut doktor? Itu salah satu. Itu baru satu. Dia lebih kurang banyak formula yang ada, 10 kan, yang kita kena apply. Formula psikologi sukan tu dalam latihan sukan. Dahsyat atlet Macam Brian, ni kumpulan Brian seorang tu, selain daripada breathing, apa lagi yang selalu digunakan ketika seorang tu? Diving banyak guna imagery ataupun imitation kita panggil lah. So kita visualisasi dulu lah. Kita buat visualisasi terjunan yang kita nak buat tu. Macam kita nak buat 3,5 pusingan contohnya. Make sure kita tahu dekat mana nak adjust teknik sedikit. Jadi bila kita dekat atas tu, kita just practice apa yang kita selalu buat lah. Dan percaya coach punya, orang kata, plan latihan tu lah. Maksudnya kaedah kawalan tu penting, relaksasi, lepas tu pernafasan, imaginasi, visualize tu antara komponen-komponen dalam psikologi jugalah. Pergi tu lebih jauh tu, buka paper tu, doktor. Doktor, cerita pasal psikologi ni, itu baru satu cabang, nafas saja. Yang ni baru nafas saja dia punya cerita. Tetapi pecahan dia tu banyak. Tapi kita nak pergi kepada Dr. Badil lah, macam mana? Ialah sebagai salah satu cabang dalam sukan ni lah. Pendedahan sekarang ni, macam mana kita punya landscape sukan di negara kita, kalau kita nak bandingkan dengan dahulu, pendedahan psikologi sukan itu sendiri kepada atlet dan juga mereka yang berada di atlet kelas atasan ni ataupun mereka yang elit memang dekat dengan psikologi sukan. Tapi mereka yang berada di negeri baru saja untuk yang baru saja nak budak-budak kecil yang ada sekolah tu, tetapi adakah sekarang ni dah okey pendedahan psikologi sukan ataupun macam mana, doktor? Okay. Doktor macam terpaksa berfikir lama. Ada. Lama, kita dah kena simpan. Kita nak tahu. Okey, dalam jadual latihan tahunan sukan, kita namakan periodisasi sukan. Dalam periodisasi sukan tu, dia ada piramid latihan. So, dalam piramid tu, perkara pertama adalah latihan fizikal, yang kedua adalah teknikal, yang ketiga adalah taktikal, dan yang terakhir adalah psikologi sukan. Apa yang menariknya,
Fizikal sukan kita akan apply 3 bulan pertama. Technical 3 bulan seterusnya. Tactical 3 bulan seterusnya. Tetapi hebatnya psikologi ni, dia kena apply secara rutin setiap hari. Setiap hari. Berterusan, Ya, dia secara berterusan. Jadi, bila kita sebut dia secara rutin, di peringkat kebangsaan pun dia agak mustahil untuk diaplikasikan setiap hari. Sebab kekurangan pegawai psikologi, kekurangan staf dan sebagainya. Jadi, kita kena ambil peranan, semua pihak kena ambil peranan bersama-sama, coach, pengurus, sesiapa sahaja, sebab semua orang telah diajar dalam kursus sains sukan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, mereka kena belajar psikologi sukan. Dan mereka diajar bagaimana untuk melatih atlet mereka menggunakan psikologi sukan. Jadi kita perlu bekerjasama dan melakukan secara bersepadu supaya benda ni sampai kepada semua peringkat angka ubi. Tidak hanya tertumpu kepada atlet kebangsaan sahaja. Elit-elit ya. Makna kata bukanlah untuk atlet saja memahami psikologi ni, tapi untuk satu semua. surrounding. Ya, semua. Circle-nya itu. Sebab di rumah mereka bersama ibu bapa mereka. Jadi peranan ibu bapa pun penting juga untuk memastikan mereka ni betul-betul tidur awal dan sebagainya. Tidur awal tak risau. Sekarang ni kita dah panggil, dia kata nak jawab pun dah pukul 10 dah ni. Hari ni Hari cheat macam day. macam raya ni. Betul. Cheat day. Tapi yelah, untuk kita minta topik pun hari ni mengenai atlet mudah koyak ni, sebab dia berdasarkan psikologi sukan juga. Adakah sebab artikel-artikel macam setuju ke atlet mudah koyak tu, persoalan tu, ataupun bagaimana awak tengok sekarang lah situasi? Sebab kita faham sekarang ni bermain dengan media sosial, jadi apa-apa pun, apa yang tindakan buat, maksudnya kalah ke menang ke, ada komen-komen yang sebegitu. Jadi atlet macam mana penerimaan? Perform, tapi membaca komen yang lain-lain. Netizen. Netizen satu, media pun kadang-kadang memberikan satu deskripsi yang berbeza pula lain. Jadi macam mana penerimaan atlet? Kita nak tahu sini, penerimaan atlet koyak ke ataupun bagaimana? Bagi saya, dia bergantung pada individu tersebut. Okey. Itu kadang-kadang ada yang individu ni bila habis si game, dia ada juga tengok game tu balik. So bila dia tengok ada komen-komen tu, kadang-kadang dia macam kadang-kadang tak ada bagi efek dekat dia. Dia okey je. Dia okey je. Jadi kuat. Sebab dia tahu apa yang dia buat tentu, dia rasa yang penting diri tu puas hati waktu game. Perform lah. Ada yang mungkin ada yang kurang berpengalaman lah dalam sukan ni. Dia rasa macam down. So dia akan cari kawan yang rapat ataupun sini-sini untuk dia meluahkan rasa hati ni. Rasa macam mana ni, rasa macam tak buat yang terbaik lah tadi kan. So kawan-kawan ataupun sini akan bagi kata-kata semangat lah waktu tu. Tapi okeylah, dalam surrounding Nisa sendiri okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi macam raya ni Ramai. ramai. Kejap ni, kejap payout tu, kejap tu. Banyak sangat tim. Sampai store dah Tahun depan tim sama ke tim lain? InsyaAllah tim sama. Okey. Tapi kita nak tengok kat Brian. Sekarang Kaman Ryan mungkin media sosial itu mungkin tidak begitu diketengahkan ataupun mungkin kuranglah lagi. Tapi sekarang ni berbeza. Brian sendiri ada dalam situasi transisi. Pakai media sosial, tak pakai media sosial. Mungkin dalam latihan mungkin terjejas juga ke? Mungkin zaman saya dulu sosial media ni tak meluas lagi, tapi saya bersara pada tahun 2013, masa tu sosial media dah mula lebih meluas dah. Tapi pendapat saya sendiri ialah atlet tu kena, dari segi mindset dia kena bijak lah, sebab dia kena bijak untuk dapatkan, dia nak baca apa yang dia nak, apa input yang dia nak ambil, dan juga dia kena ubah mindset dia. Kalau dia betul-betul nak tengok dari segi kritikan tu, dia kena pastikan yang kritikan tu boleh membina lah bagi dia sendiri. Sebab kalau dia tak boleh nak atasi benda tu, dan mungkin benda tu akan efek kepada dia, atlet tu sendiri lah. Jadi macam yang saya katakan tadi, atlet kena lebih pandai pilih input apa yang dia nak, dan tapi saya rasa sekarang atlet pun dah pandai, orang kata dari segi input tu apa yang dia mahukan lah untuk membantu dia dari segi prestasi. Iya ke? Iya ke? Sebab ada yang kadang-kadang tu dia reply gaduh. Saya tak nak cerita kan. Saya terlalu
So dia terlalu emosi sebab dia training pagi petang kan. Tiba-tiba ada komen dia rasa dia patut. Kenapa yang nak pergi reply tu? Dah tahu awak tunjuk je masa training tu. Macam paparazzi. Tajuk nak tengok sebab saya dah type dah. Cuma tak post lah. Kejap lagi tunggu screenshot tu siapa. Okey, kita nak tengok. sekejap. Saya nak tunjuk dah. Kita dah sekejap. Kita nak tahu siapa atlet tu kejap lagi tapi nama tak disiarkan. Lepas ni kami kembali semula. Sukan. Berehat seketika. Oh, itu pun ramai yang koyak. Mana? Pasal Padang. Okey, tu topik lain. Oh, pasal bola. Nak minggu depan? Saya request. Mungkin. Tapi kita hari fokuskan kepada cerita kita ataupun perkongsian kita dalam berkenaan psikologi sukan yang mana atlet mudah koyak. Itu persoalan yang kita tinggalkan. Okey. Jadi kita nak tahu doktor lah. Doktor, macam mana kita nak ukur kekoyakan? Dia istilah baru ya, kekoyakan. Yelah, sebab pasal mental dan juga psikologi ni, lain individu, lain dia punya mental dan juga psikologi. Tetapi sekuat mana psikologi orang, tetapi kekangan fisiologi tu juga akan kan kesannya hubungan. Kekuatan psikologi mungkin orang tu kuat, tapi fisiologi dia kurang pun tak boleh juga. Jadi macam mana doktor mengukur tahap koyak seseorang atlet tu? Dekatlah dengan Taufik. Tapi kita kerja tak boleh buat macam tu. Taufik dia. Okey, kalau di dalam psikologi sukan, seboleh-bolehnya kita nak menggunakan pendekatan low key approach. Maksudnya pendekatan yang santai, tidak memberi tekanan kepada atlet. Seboleh-bolehnya, kalau boleh kita nak elakkan menggunakan questionnaire. Kita namakan inventory, kita namakan mental toughness checklist, kita namakan mental toughness observation. Semua ukuran-ukuran tu yang perkara tersebut telah pun dikaji, telah pun diguna pakai dalam populasi yang besar, atlet yang besar, dah divalidkan. Maksudnya selepas divalidkan baru kita ambil inventory tu. So kita ambil inventory tu, kita bagi kepada atlet untuk menjawab. So bila atlet menjawab, secara automatically-nya kita boleh keluarkan result. Di mana result tersebut adalah berdasarkan populasi besar yang telah kita buat kajian. So daripada result tersebut, kita boleh tahu tahap mentality, tahap mental toughness atlet tersebut. Itu kalau menggunakan kaedah manual. Tapi datang teknologi moden dengan menggunakan EEG, meletakkan di atas kepala brain, dia boleh detect melalui brain wave tu. Maksudnya kalau atlet tu tenang, dia akan menunjukkan brain wave yang tenang. Kat situ menunjukkan result yang tepat. Bermaksud, tetapi bila kita sebut teknologi tu hanya atlet kebangsaan saja yang dapat akses menggunakan benda tersebut. Kalau atlet pembangunan, atlet di sekolah kita masih belum mencapai secara menyeluruh. Itu yang saya tekankan, kita kena bertindak secara bersepadu, berkumpulan biar semua pihak dapat benefit penggunaan psikologi sukan. Tapi kekerapannya tu doktor, kekerapan untuk setiap atlet, maksudnya di peringkat kebangsaan, adakah berkala ataupun? Kalau di peringkat kebangsaan mereka memang Institut Sukan Negara mempunyai pegawai-pegawai psikologi sukan. Di mana pegawai-pegawai psikologi sukan ni akan bersama setiap pasukan. Dan mereka boleh mohon kepada pegawai psikologi sukan untuk menggunakan alatan teknologi tersebut untuk akses mereka punya tahap psikologi sukan. Boleh collect data mereka sendiri. Sekarang nak collect data kan untuk semua sekali atlet, bukan je dari segi kecederaan apa semua kan, tapi semua sampai psikologi pun sebegitu. Betul. Sebenarnya sendiri saya rasa dia pun dah terlibat dengan ni, lepas ni nak tanya dia. Tapi untuk Nisa sendiri, sejauh mana sebelum dan juga selepas untuk aplikasi kan untuk psikologi sukan ni, dia punya hasil dia kalau awak rasakan, yelah masa sekolah agak berbeza kan. Sekarang ni awak dah pergi ke level kebangsaan, IPT dulu, kemudian kebangsaan. Jadi apa kepentingan dia yang awak rasakan boleh kita umumkan kepada di luar sana, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan mereka yang berada di bawah yang baru je nak nak mula ni atlet-atlet akal umbi ni. Okey. Macam pengalaman saya dulu waktu sekolah dulu macam kurang pendedahan. So, jadi macam kita tak tahu macam mana lagi nak handle, macam mana nak kawal diri kita sewaktu game tu. Dan sekarang ni bila dah adanya pendedahan yang lebih terperinci tentang psikologi ni, nampak sangat perbezaan dia, sangat positif lah.
Sebabnya macam mana kita nak, saya dapat kawal diri saya ni, waktu game, selalunya nervous tu bila final. Final kan dua-dua tim yang kuat kan. So macam dekat situ semua fizikal, fitness semua memang dah tip-top dah time tu. Cumanya membuatkan perbezaannya adalah psikologi. So siapa yang kuat mental ni kat situ, dia adalah pemenang. Kadang fitness pun okey, apa semua, tapi mental bila tu sebut mental koyak je. Time tu lah tak boleh shoot dalam ring tu. Sempat nak tarik nafas kan. Tak sempat tarik nafas. Tapi keadaan tu macam Nisa mungkin dah berdepan di peringkat antarabangsa, sama juga dengan Brian. Tapi sekarang ni Brian dah pun berada dalam manage pasukan, berada di bidang kejurulatihan juga untuk memastikan bahawa kesinambungan dan juga keseimbangan. Sebab tadi kita bercakap berkenaan dengan secara biometrik yang kat situ lah, semua detailnya ada semua. Tapi untuk hari ni macam mana keadaan tu di mata Brian sendiri sebagai jurulatih? Memang inisiatif Majlis Sukan Negara dengan ISN memang ada buat ke peringkat pembangunan sedikit sebanyak. Contohnya baru-baru ni kita buat kem wanita di Bukit Jalil. So antara elemen yang kita dah selitkan, ada pengisian yang kita dah buat dalam satu hari punya, dalam tempoh 20 hari tu ada satu hari tu kita akan buat sport science punya talk. Kita invite pegawai daripada ISN tu sendiri untuk bukan saja kongsi sikit berkenaan dengan sains sukan, psikologi, malah elemen-elemen sport science yang lain juga, macam pemakanan, macam fisiologi, fisioterapi, semua benda tu kita dah mula dedahkan pada atlet-atlet yang lebih muda supaya mereka faham bahawa elemen ni penting sebenarnya untuk prestasi. Dia bukan hanya training dan training saja setiap hari, tapi sebenarnya dia lebih kepada apa orang kata, sedikit sebanyak elemen dekat ekosistem yang ada dekat tepi ni untuk membantu mereka meningkatkan tahap mereka ke satu tahap yang lebih tinggi lah. Itu keadaan dalam tim tu sendiri, dalam satu kumpulan yang besar tu kan. Betul. Tapi sebab jurulatih, kita senang nak pantau mereka punya fizikal. Perasan kan kita nak training, kita boleh dapat data, maksudnya collect data. Okey, dia tak cergas ni, dia ada kejeraan. Tapi membabitkan mental, fizikal, emosi, kadang-kadang kita pun menyembunyikan tekanan kita. Atlet lagi lah. Semua nak kena positif je. Hari-hari walaupun tak, dia ada hari yang dia kena nampak dia positif. Jadi itu ada salah satu tekanan yang saya rasa sebab itu mereka atlet. Mereka perlu berada di dalam tekanan yang kita sendiri tak boleh jangka. Jadi macam mana hebatlah wave tu besar ke, jadi macam mana kertas kerja sekarang ni, dapatan yang sampai 2023 kalau kita nak ikut balik teori-teori yang pernah ada selama ni, sekarang punya persekitaran lah doktor, dengan apa yang berlaku selepas pandemik COVID-19. Jadi macam mana psikologi sekarang ni, semua atlet kat dunia, apa yang dapatan doktor sendiri? Macam yang tadi Jack cakap tentang yang atlet menyembunyikan tekanan dia kan. Yang itu dark syndrome. Dia kat atas nampak biasa, tapi kat bawah dia struggle. Dia struggle dengan pelbagai tekanan, harapan untuk menang dan sebagainya. Banyak benda yang bahu. Ya, beban yang dia terpaksa tanggung benda tu. Jadi sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh ISN dan MSN adalah satu langkah yang betul. Semua jurulatih diwajibkan untuk mengikuti kursus sains sukan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan ketiga-tiga kursus tersebut, mereka diberi pendedahan psikologi sukan. Bagaimana untuk mengajar atlet melakukan breathing, mengajar atlet untuk melakukan imagery, mengajar atlet melakukan relaksasi dan sebagainya. Tetapi kekangan yang berlaku sekarang ni adalah disebabkan mereka tak cukup tangan. Jurulatih fokus kepada skill, teknik, taktikal. Pegawai psikologi sukan 2 orang. Nak cover seluruh sukan. Nak cover satu tim dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam kajian-kajian terbaru adalah sangat penting kita bersama-sama. Sebab itu sekarang ni kalau Jack dan Q dapat lihat, untuk aktiviti psikologi sukan ni, banyak graduan-graduan daripada sains sukan datang membantu. Maksudnya sebab mereka ni belajar satu semester subjek psikologi sukan. Sahaja? Ya, dan mereka ada pemahaman tentang psikologi sukan. Dan mereka membantu pegawai psikologi untuk memastikan perkara ni
diaplikasikan, digunakan demi kejayaan Malaysia. Tapi dia one to one kan doktor, maksudnya psikologi sebenarnya kena faham. Betul. Individu by individu. I kena faham Nisa macam ni. Yes. Ryan is macam ni. Betul. Bukannya kerja. Kita namakan itu kalau dalam formula dia prinsip individual. Maksudnya kita kena lihat secara individu. Tak boleh pukul rata, koyak semua koyak. Betul. Sebab tu kena ada, kita kena bersatu hati bersama-sama. Tak kiralah awak pengurus ke, awak jurulatih ke, awak pensyarah ke, awak ibu bapa ke, kita sama-sama mengaplikasikan psikologi sukan ni untuk memastikan mereka berjaya. Baik. Nak memahami tu. Satu sem tu belajar psikologi. Penat tak burnout tu. Tak burnout. Awak tanya. Tak adalah. Macam mana? Yelah, sebab kita dah melepasi. Adakah benar yang menyembunyikan perasaan negatif tu untuk tampil selaku atlet? Nampak atlet semua nampak macam positif je. Tapi the struggle is real Macam mana Nisa? Tekanan tu klise lah cakap ni teori apa semua, tapi sebenarnya hakikatnya memang ada positif dan negative thinking tu kadang-kadang hadir, betul? Ya, betul. Ada hari-hari tersebut. Semestinya ada waktu game tu, cumanya lebih kepada positif. Kalau kita tak positif, macam mana kita nak menang? So dengan hadirnya positif energy, so automatik badan kita akan rasa macam cergas nak bertanding, nak bagi all out lah dalam game tu. Jadi macam kalau kita rasa macam down, tu macam kita buat waktu pertandingan tu rasa macam semua benda tak kena. Shoot pun tak menjadi, pass pun tiba-tiba salah. Tak ada Chemistry. Yes, tak ada chemistry. I center dulu Kita jarang pula. Sebab tu air rendah. Alah. Faham. Tak boleh tinggi-tinggi untuk shoot je kan? Tinggi dia. Tapi kalau macam keadaan itu yang mungkin Nisa dah pernah lalui, untuk Brian sendiri dalam keadaan berbeza, nak kena simpan senyuman tu ketika beraksi kan. Nak tenang tu cik, orang lain senyap ni, dia kena senyum relax kat atas tu. Nak terjun, hilang. Tapi mungkin ada juga situasi yang mana Brian sendiri kena balik tu, kena betul-betul tenangkan balik, ataupun ada sesi untuk lepaskan semuanya, lepaskan emosi yang dah dipendamkan dalam pertandingan tu. Ada? Biasanya adalah kalau tak dengan psikologis, kita buat dengan jurulatih itu sendiri. Sebab kadang setiap atlet dia akan lalui ups and downs kan. So mungkin 2 kali 3 kali dia tak dapat perform dengan baik ataupun dia kalah, dan dekat situ dia mungkin ada kelemahan lah dari segi dia punya kekuatan, sikit sebanyaklah punya kekuatan mental dia akan terganggu juga sebab berkali-kali dia tak dapat. Biasa atlet mesti selalu buat self talk. You have to self-talk dari sini kan. Self-talk imaginary you macam, you Brian. Betul? Mirror on the wall. Betul. Kita masa mirror on the wall tu, coach saya selalu, coach yang Suliang selalu. Dia kata kalau rasa gemuruh sangat, pergi kat cermin dan tengok muka diri sini dan cuba gelak. Sebab salah satu benda yang dia bagi tahu dekat kita. Self-talk imagery kan, nama saya tak tahulah betul. Sama master lah macam ni. Saya risau dekat Jit. Kadang-kadang tu sebelum live, dia cakap duduk depan sini. Dia marah kadang-kadang. Dia imagine, lepas tu dia senyum. Hello, benda aib jangan letak kat TV. Tapi rupanya itu part of it kan. Perlu kita amalkan juga. Dalam kita kehidupan biasa pun, selain pada atlet pun mungkin perlu diadaptasikan. Tapi juga kalau kita tengok doktor hari ni, bukan kata dalam pertandingan tu satu. Doktor awal daripada menyebut balik rumah jumpa dengan family, tapi hari ni dengan macam-macam keadaan environment di luar, nak pastikan prestasi tu satu hal, kondisi fizikal dan juga emosi tu saling berkait. Macam mana nak pastikan tu secara ringkas? Sebab tu bila mereka ni semua orang didedahkan apa itu psikologi sukan. Macam tadi dia menggunakan teknik 3 saat untuk menghilangkan segala tekanan tu. 3 saat, hilang. Terus fokus kepada game. Dia menggunakan teknik pernafasan 5 saat. Maksudnya semua tu teknik-teknik tu adalah teknik yang mereka perlu gunakan di mana-mana sahaja, bukan sekadar di gelanggang.
sebelum, semasa, selepas. Sebelum tidur, mereka membayangkan macam mana mereka nak tak semestinya dalam pertandingan. Maksudnya esok aku nak berlatih macam mana. Imagery yang terbaik apabila kita menggunakan semua diri rasa kita. Kita boleh bau, kita boleh dengar penonton, kita boleh rasa. Dan yang paling the best apabila dia memberi jiwa dia kepada latihan tu, dia intuition dia. Dalam kajian, contoh dalam kajian Cristiano Ronaldo, dalam keadaan lampu gelap, dia boleh tahu bola, dia membayangkan bola tu datang ke arah mana dan dia boleh sepak gol. Dia dah sampai tahap menjiwai apa yang dia buat, mencintai apa yang dia buat. Macam kungfu pula yang dalam filem tu kan. Ya, betul. Itu memang dilakukan dalam kajian dan memang disahkan. Apabila atlet tu memberi jiwa, memberi soul, menggunakan semua diri rasa dia, dia akan memberi the best. All out lah. Doktor cerita ni terus rasa macam nak jadi atlet lah. Dah rasa dah. Kena tahu profession. Minggu depan saya nak pergi latihan. Okey, lepas ni kita nak tanya juga analisis SWOT dan juga profiling macam mana data-data ni diperlukan juga sebab psikologi ni semua berkaitan dengan sains sukan. Bukan saja tu, macam mana dapatan ni juga dapat membantu bukan saja atlet di peringkat atasan tapi semua sekali dapat rasakan. Ingat, analisis SWOT, SWOT. Saya tahu swap bila nanti dulu. kejap swap kejap lagi. Okey, tapi yang berehat seketika, kembali selepas ini. Saya dulu pernah lah kan, masuk kejohanan tu, ajak nak bersembang. Kita ni suka bersembang kan. Atlet tu pakai headphone, tak tahu. Kita sombongnya dia. Tapi untuk atlet sendiri, macam Beraya Nisa kan, itu satu cara ke ataupun satu cara-cara untuk anda relaksasikan diri ke? Ataupun memang anda tak nak ambil tahu tak pasal hal lain. Just nak fokus untuk game saja. Betul, itu memang salah satu cara untuk tutup apa distractions yang ada dekat luar sebab kita perlu fokus kepada diri sendiri kan, individu kan. Macam Brian buat apa? Biasa rutin. Kita memang dengar muzik sebab dalam pertandingan sukan terjun kan, kalau di peringkat dunia ni dia satu event tu ada 60 orang misalnya. So pertandingan tu boleh pergi 3 jam dan kita lompat mungkin 1 minit saja dan kita kena tunggu. Dalam masa menunggu tu kita dengar muzik ataupun kita buat latihan-latihan lain. Duduk dalam tempat air panas kat tepi tu kan. Jacuzzi tu salah satu apa ni cara untuk kita relaxkan masa kita semua fikiran. Apa? Buat tu RTM Click boleh tengok. Awak kerja lah. 3 jam nak tunggu lama. Nisa sendiri macam tu rutin dengar muzik. Macam Nisa asalnya dengar muzik sewaktu nak bersiap. Sebelum gerak pergi tu. Tengah bersiap-siap tu kita pasang lagu. So macam bila tengah bersiap tu kita rasa enjoy. So macam tak ada rasa macam kurangkan nervous kita tu. So bila dengar lagu tu sambil bersiap kita rasa happy. So tapi bila dah sampai nak bertolak ke tempat pertandingan, phone memang Nisa tak tepi. Lebih kepada self-talk. Self-talk dengan banyak dengan kawan-kawan lah. Macam bagi motivasi ke apa yang nak kena buat. Planning macam tu. Orang perempuan dia cara self-talk tu mungkin beza dengan kita Ryan kan. Kita boleh hari ni. Nisa cara self-talk yang biasa gunakan. Selalunya memang cari kawan yang kita rapat, teammate yang kita rapat. Kalau dalam 5 orang tu ada 2-3 orang yang kita akan rapat, kita akan beritahu lah apa kita rasa sebelum game tu. Rasa tak confident ke. So kawan yang kita dah kenal tu dia tahu macam mana nak handle kita. So, dari situlah kalau team ni dah kenal masing-masing punya watak macam mana. Okay, menarik tu. Circle tu sendiri kan. Doktor dah dapat kan kertas paper kajian yang baru kan? Ya, betul. Daripada apa yang kita bincang ni, saya dah tahu dah. Positive self-talk. Self-talk. Okey, sebut kalau luar negara, bila kita sebut psikologi sukan ni, dia berkait rapat. Ni biasalah kalau kita belajar psikologi ataupun siapa yang belajar sains sukan, SWOT, analisis SWOT antara yang biasa digunakan dan juga profiling antara yang selalu kita titik beratkan lah. Jadi profiling tu maksudnya kita kenal macam apa? Nisa punya biodata, Brian punya, saya punya. Jadi adakah ini di Malaysia analisis SWOT itu diguna pakai secara menyeluruh untuk semua sukan ataupun bagaimana keadaannya sekarang? Berdasarkan apa yang doktor hasil kajian doktor sendiri? Alhamdulillah untuk di peringkat sekarang ni kita lihat semenjak ada pendedahan kursus sains sukan kepada semua orang, faktor profil ini mula difahami oleh setiap jurulatih. Jurulatih mengambil inisiatif untuk melakukan profiling setiap atlet dia. Dia tahu apa atlet suka, apa atlet tak suka, atlet suka dengar lagu apa,
impian atlet nak pergi negara mana. Kadang-kadang contoh contoh status mak bapak bercerai. So, daripada situ kita boleh tahu, oh ini punca kepada mengganggu performance dia. Benda tu nampak remeh, tapi dia dalam kategori profiling. Mana sebagai jurulatih ataupun pengurus, kita mengetahui biodata atlet kita dan kita lakukan secara profiling monitoring. Kita bantu dia dari masa ke semasa. Jadi di luar negara itu dah memang wajib. Di Malaysia alhamdulillah semua coach dah mula nampak pentingnya psikologi sukan dan pentingnya profiling sebelum melakukan aktiviti sukan tersebut. Maksud evolusi itu sudah ada? Sudah ada. Kita dah bergerak ke arah menuju kejayaan. Macam mana kita nak tahu bila sebut pasal kejurulatihan punya kursus lah macam doktor katakan tadi, bagaimana kita nak samakan supaya DNA psikologi tersebut Ya. sama? Itu yang telah ditetapkan oleh Institut Sukan Negara, kursus sains sukan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Apa-apa jenis sukan wajib mengikuti kursus tu. Selepas habis tahap 3 baru mereka pergi kepada spesifik sukan masing-masing. Kalau kata Nisa bola jaring, dia pergi ambil lesen bola jaring. Brian ambil lesen diving. Tapi mereka kena lalui itu dulu. 3 asas tu Jadi wajib. itu yang kita formalisasikan untuk budaya kita, cara orang Malaysia. Lain kan? Ya, Lain betul. negara lain lah dia punya profiling Ya, ni. betul. Pendekatan approach dia yang buat dilakukan. paper tu Dah sign dah? Dah. Sambung yang tu lah. Tebal buku. Saya ada buat yang tu, yang klip Apa dah? tu. Binding. Okey, tapi yang pastinya masa lagi mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami, kita bicarakan berkenaan dengan sukan ataupun psikologi sukan ni. Yalah, kita pun dah melihat kepada situasi dan juga keadaan semasa. Bila kita menyebut berkenaan profiling ni, kita berkenaan dengan SWOT tadi kan. Dan kalau kita boleh juga berkatakan berkenaan dengan keadaan ini adalah juga menyumbang kepada prestasi secara menyeluruh ataupun secara kumpulan itu yang kecil saja daripada atlet saja. Jadi Nisa, untuk kita melihat keadaan sekarang ini, untuk Nisa sendiri sebagai atlet, harapan untuk generasi ke depan untuk memahami konsep yang mungkin mudah lagi ke ataupun pengaplikasian yang lebih ialah nak didekatkan pengertian sukan, psikologi sukan itu, mungkin anda berada di situ dah sekarang ni sukan. Kalau dulu masa sekolah kan, susah. sen sukan, alamak apa benda tu. Macam jadi Jit macam tu. ke macam saya pun mungkin. Dengar. Betul. Waktu masa Form 4, Form 5, waktu first tahu sains sukan ni, macam apa benda ni kan. Walaupun kita ni atlet dan tu, macam apa benda sains sukan ni. Bila dah belajar ni kan, sains sukan besar. So, ada dia punya sub-sub yang kita belajar kan. Bila dah tahu pasal psikologi ni, atlet, contoh kalau atlet tu betul-betul dia minat dalam bidang sukan, dia akan macam ambil tahu okay, macam mana. Kadang-kadang bila dalam sukan ni kita memanglah kita stres kan. So dekat situ ada teknik-teknik dia tu. So bila dah belajar tentang teknik tu, kita lebih tahu macam mana kita nak kawal diri kita sewaktu pertandingan. Keadaan tu juga kan, tapi yalah nak mudah cara kan tu, sebab macam Nisa dah berpeluang dekat sekolah lagi Belajar. tak pun belajar kan. Jit pun sempat juga Jit dulu. Sempat masa dekat sekolah menengah dulu. Jadi sampai situ lah niat nak sambung. Alhamdulillah. Tapi kira boleh kan, nanti kita arrangekan nanti tu. InsyaAllah. Macam Brian sendiri secara umumnya dah belajar jadi atlet pada awal usia itu, tapi nak pastikan keadaan sekarang ni bila anda berada di barisan kejurulatihan, kualiti yang ada pada atlet-atlet sekarang ni untuk pastikan seiring juga ni. Macam doktor dah kata tadi, sekarang ni dah meluas lah, tapi nak pastikan seiring dapat ditangkap oleh generasi sekarang. Dulu dia dipantau. Sekarang memantau ni. Betul. Sebab saya rasa program untuk atlet tu saya rasa dah okey, dan untuk jurulatih lokal macam doktor bagi tahu tu memang ada level 1, level 2, level 3, memang ada elemen sport science. Mungkin apa yang saya nak kongsi dah, mungkin setengah jurulatih, especially jurulatih ikut pengalaman saya sendiri, jurulatih daripada China ni misalnya, daripada dulu mereka ada setengah jurulatih Cina dia merasakan psikologi sebenarnya tak penting. elemen penting. So dia rasakan training 8 jam, training 7 jam ni lebih penting daripada psikologi. Itu cabaran yang kita orang hadapi dululah. Jadi ke depan ni saya harap jurulatih, terutama jurulatih luar negara, dia lebih memahami elemen psikologi ni lah, sebab benda tu sebenarnya sangat diperlukan, dan benda tu juga salah satu aspek yang penting yang boleh bawa atlet ni ke tahap yang daripada 90 nak achieve 100% ni, ini
inilah apa ni Ruang kunci yang perlu dia. nak isi Ya, tu kan. You know, tapi doktor sebut pasal nak pukul rata semua orang kena ni, dia macam lain level lain kan. Dia punya tu maksudnya di peringkat bawahan, approach dia untuk kanak-kanak ataupun peringkat sekolah lain. Mereka yang dah beraksi di peringkat tinggi tu agak lain psikologinya. Jadi macam mana tu kita nak aplikasikan, sebut mudah, teori memang sangat mudah, tapi aplikasi itu nak direalisasikan. Dalam formula sains sukan, kita namakan ansur maju. Daripada senang ke susah. Kita tak boleh terus-terus bagi susah. Jadi sama juga kalau kita nak apply kepada sekolah rendah, kita guna konsep yang senang. Kalau dah level elite, level kebangsaan, kita bagi yang susah sikit lah. Maksudnya kita tak boleh terus-terus, mana kita menggunakan konsep ansur maju. Senang ke susah, ringan ke berat. Mana kita, bila kita guna benda tu, itu adalah menggunakan kaedah saintifik yang betul. Macam main game lah kan. Ada level-level dia. levelnya sendiri. Jadi pendekatan psikologi sukan yang kita nak bagi ikut level atlet tersebut. Jadi lain, bidang lain pula, lain sukan lain Jadi, pula. contoh katakan dia dah level kebangsaan kan. Kita dah kena bagi dia alat-alat teknologi yang dia kena ada. Contoh alat teknologi, jam, smartwatch, heart rate punya ni kan. Dia punya apa untuk sebelum tidur pakai. Itu antara contoh-contoh yang boleh menyelesaikan masalah kekurangan staf. Masalah tak cukup psikologi sukan. Jadi benda-benda tu sekarang ni kita ke arah IR 4.0, industri revolusi, negara ke arah pendigitalan. Jadi kita apply benda tu, guna aplikasi teknologi ni untuk membantu coach yang menghadapi masalah untuk mendapatkan bantuan psikologi sukan, sebab tak cukup. Kita tak cukup, masih kekurangan lagi pakar psikologi sukan di Malaysia. Sekarang ni cukup equipment semua tu. Dapat atlet-atlet. Alhamdulillah. Ataupun kena mohon dulu baru. Kena. Biasa approach Untuk netball, sekali macam banyak kena mohon lah. mohon. Dia berdasarkan keperluan lah. Kalau dia perlu, kena mohon lah rasanya kan. Untuk macam Tujuan bersama juga. Tujuan bersama juga. Mohon untuk dapatkan servis. Tapi biasanya majlis Institut Sukan Negara memang banyak bagi kerjasama lah. Sebab untuk bantu atlet kan. yes. Mudahnya. Untuk Pasal memudahkan. psikologi, kalau macam stres, maksudnya kena jumpa psikologis tu lah. Dia buat Zoom, saya tak ada. Apa? Kita Buat boleh Zoom, saya nak minta link. kita pergi. Stres kan? ada tempat di Institut Sukan Negara tu yang boleh pergi berkongsi dia punya Tahap keresahan. kerahsiaan. Betul. Yalah, nak Brian banyak kali tak jumpa dulu. Dulu sebenarnya tak sangat, tapi adalah few times sebab kita ada sesi bersama tim lah. Tapi ramai yang tak tahu, contoh stres kan. Sebenarnya kita bagi massage, sport massage pun menghilangkan stres. Sebab tu saya suruh pergi urut, tu pergi bintang. Daripada kajian yang kita lakukan, bila kita melakukan ujian, yang orang yang mengalami stres, kita bagi urutan sukan, stres dia hilang dan dia punya heart rate normal kembali. Itu semua benda-benda yang kita kena apply dalam saling berkait lah orang kata. Fizikal, mental, itulah yang menghasilkan satu atlet yang berupaya untuk terus menjulang kejayaan. Betul. Lengkap tu maksudnya. Guys, pun sekarang dah banyak kemudahan-kemudahan. Betul. Kan dulu. Dibantu oleh kerajaan dan cuma di pihak persatuan dan di pihak sukan mereka kena mohon. Jadi saya yakin melalui permohonan tersebut ASN akan bantu. Bantu perkara yang diperlukan. Jangan simpan. Saya dah pandai saya nak mohon tukar masaj dulu. Pakar psikologi, doktor boleh doktor? InsyaAllah. Pakai psikologi diperlukan. Tapi memang betul, pakai psikologi itu sangat penting sangat. Betul. Walaupun Brian kata ada yang berpendapat tak penting, yang penting saya latihan. Macam Nisa, saya rasa apa pendapat individu? Latihan penting ke psikologi penting? Dua-dua penting. Okey. Dua-dua penting. Dua-dua kena seimbang. Ya. Okey, kita harapkan itu dapat direalisasikan oleh semua, bukan saja Nisa, bukan saja Brian dan juga anak-anak buahnya, tapi doktor kita nak pastikan lepas ni ada lebih ramai lagi psikologis untuk memastikan ratio itu seimbang. Betul. Harapan doktor sendiri lah untuk psikologi dan juga hari punya statement, adakah atlet ni mudah koyak ke? Apa yang boleh dirumuskan?
Psikologi sukan tu sendiri, contoh mengajar kita tidak mudah putus asa, mengajar kita menjadi confident, mengajar kita daripada jatuh kita bangun semula. Jadi dia adalah satu perkara yang positif. Jadi dia tidak merugikan kita apa-apa. Jadi nasihat saya bersama-sama secara kolaboratif kita membantu semua orang untuk melaksanakan aktiviti psikologi sukan secara menyeluruh. Baik. Buat silibus lah bagus, buat belajar. Atlet belajar sains sukan terus. Senang. Wajib. Wajib, Awak apply untuk diri sendiri, senang. Lepas tu nanti bagi tahulah dekat dari keluarga kan, sebab kita sebut tadi ya, benda bukan saja melibatkan sukan tapi juga melibatkan kehidupan secara umumnya. Untuk Brian mungkin kata-kata untuk melibatkan kita lah pun tadi tanya mana satu penting tapi untuk pastikan bahawa ke depan ni ada satu langkah mekanisme yang lebih mudah untuk difahami berkenaan dengan sukan atau psikologi sukan ni. Mungkin ada yang doktor dah cakap tadi, mungkin lebih pelaksanaan di peringkat akar umbi lah, sebab kita nak ke depan 10 tahun atau 5 tahun akan datang, kena mula daripada atlet-atlet muda kita ni. So, mereka kena lebih tahu, mereka kena lebih faham bahawa psikologi ni penting untuk bantu dia dari segi prestasi. Baik. Kalau tahun depan pun Brian sendiri pun sibuk juga ni. Kerana perjalanan untuk yang atlet secara ringkasnya untuk Paris dan sebagainya. Atlet terjun. Terjun ni tahun depan dia akan ada satu kelayakan terakhir lah untuk Sukan Olimpik, dan Februari tahun depan, jadi kita harapkan lebih ramai lagi atlet terjun negara kita layak, sebab masa ni kita ada seorang saja atlet Rodik yang layak untuk acara 10 meter, dan sama-sama doakan dan sama-sama bagi sokongan penuh kepada kita punya inilah skuad terjun negara. Baik. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Okey. Kita punya masa dah pun tamat dan psikologinya nak tidur. Masa Cukup pukul 11 pagi 11 malam. Jadi terima kasih kepada Dr. Nisa. Thank you very much. Brian juga terima kasih kami ucapkan. Untuk anda juga terima kasih kami ucapkan untuk luangkan masa tentang psikologi sukan hari ini. Tak koyak, cuma perlu dilaksanakan psikologi ini di seluruh peringkat paling penting dan ada silibus lagi bagus. Ada peluang, cuba untuk dapatkan peluang itu untuk sama-sama kita fahami psikologi sukan itu. Okey? Jadi sekian saja bersama dengan saya Cik Zulkifli. Saya Q Amril. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Seperti biasa temu janji kita setiap hari Ahad jam 10 malam di TV1. Okey, sampai kita jumpa. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.